InsyaAllah seperti biasa kita mulakan dengan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, sihat pagi ni? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi perkongsian ilmu kita dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaAllah Ustaz. Baik, terima kasih Ajizo, Yes, dan juga kepada Azlan Omar, muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Semalam kita merujuk ataupun kita mengimbas cerita Nabi SAW bagaimana cuba untuk dibunuh oleh Abu Jahal. Sebenarnya bila dia nak baling batu besar di atas kepala Nabi SAW, sama ada orang kata dengan niat ke tanpa niat ke, memang perbuatan itu perbuatan membunuh lah dipanggil. Kalau dengan batu besar nak empat atas kepala, dan perkara seperti itu dia cuba dilakukan. Ini kira yang apa dipanggil sampai tahap maksimum lah tu. Tapi sebelum itu memang dia selalu datang kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca ada satu cerita lagi, seorang lelaki yang hebat jugalah, orang pembesar Quraisy juga. Kira orang ni kawan-kawan sahabat rapat dengan Abu Jahal ni. Dia dikenali, mengikut riwayat kata nama dia Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth ni dia memang dia satu hari ketika bersama dengan ramai-ramai, bila dia tengok Nabi SAW sembahyang sujud depan Kaabah. Sujud ni maknanya sembahyang lah depan Kaabah. Tiba-tiba dia pun kata kepada sama-sama orang masyarakat Mekah, dia kata dekat luar Masjidil Haram ni, dia kata dekat luar kawasan masjid ni, di sana ada orang sembelih haiwan. Tak kira lah yang unta ke disembelih ataupun biri-biri, tapi yang biasanya dekat tu biri-biri lah. Jadi dia kata siapa dia yang Abu Jahal dengan ramai-ramai lah ni, dia bercakap. Dia kata siapa yang berani, dia kata pergi ambil perut biri-biri yang disembelih tu, yang baru dilapah tu, perut dia tu ambil nak buang atas Nabi SAW. Dia nak buang atas Muhammad lah, dia tak sebut Nabi, nak buang atas Muhammad. Jadi pada waktu itu diriwayatkan Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia kata dia yang berani sangat kononnya, dia pun ambil. Tapi masa dia ambil itu disebabkan perbuatan itu tidak sampai ke tahap membunuh. Jadi tidak ada satu mukjizat yang ketara yang jelas berlaku pada waktu itu. Sebab itu kita kena ingat muslimin muslimat. Muslimin muslimat kita kena ingat dalam konteks perjuangan kan. Dalam konteks perjuangan ataupun berlawanan dengan perjuangan, yakni orang Islam, orang baik-baik. Kemudian dalam konteks juga dipanggil orang yang melawan Islam, orang yang lawan Islam. Jangan kita nak tengok ada benda-benda yang pelik berlaku baru kita nak percaya betul ataupun tidak sesuatu itu berlaku. Jangan kita katakan orang ni memang jahat sungguh terhadap Islam kan. Dia buat itu, dia buat ini, misal kata yang di Syria sekarang. Di Syria, Hafiz Assad dah, kita sebut senang lah, nama dia senang. Dia duduk bunuh rakyat dia sendiri contoh. Dia jahat bukan hari ni, bukan baru 2 hari lepas, bukan. Cuma berita tu tak sampai pada kita. Macam cerita Muammar Gaddafi kan. Cerita Muammar Gaddafi ni dia bukan baru jahat setahun lepas, bukan. Saya ingat, ini contoh je, saya sebut sikit lah contoh lah. Pasal benda-benda kita kena hidup sejarah ni. Masa tahun 89, tahun 90 tu saya pergi belajar ke Madinah. Masa saya ditawar belajar di Madinah dulu, saya pergi ke sana. Dalam kelas saya tu, dalam bilik kuliah saya tu, ada salah seorang dia, saya masih ingat sampai sekarang. Nama dia Salim. Salim seorang, Abu Daud seorang.
Jadi Salim ni dia dan Abu Daud ni dia dulu rakyat Libya belaka. Jadi masa sesi pertama kali dalam kelas apa semua kita soal kenal apa kan. Orang kata dia beritahu dia dari Libya. Jadi bila sebut dari Libya ni, rupa-rupanya orang-orang di sana dia tertanya, macam mana kamu datang belajar sini? Berani dia kata belajar, datang ke Madinah untuk belajar. Kerana apa? Rupa-rupanya masa tu Muammar Gaddafi kan, dia kalau mana-mana orang Libya datang ke Madinah, bukan kira pergi ke Afghanistan nak jadi mujahidin apa ni, itu cerita lain. Datang ke Madinah nak masuk universiti, nak belajar pun balik, siapa dia balik, dia akan dikena penjarakan 2 tahun. Jadi ditakdirkan satu hari tu, lepas tahun 1, mula-mula kita ingatkan benda tu bercakap saja. Tiba-tiba dia balik pasal dia nak kahwin. Salim ni dia nak balik. Saya sampai tak nampak wajah dia. Dia pelajar cemerlang, sentiasa dapat mumtaz dalam apa-apa ujian pun. Jadi bila dia balik, tahun tu dia balik, tahun 90, tahun 91 saya tunggu untuk naik tahun 2 dia tak ada. Naik tahun 3 dia tak ada. Saya masuk tahun 4 dia baru balik. Dia baru balik semula untuk masuk tahun 2. Jadi dia rugi 2 tahun. Pasal apa? Bila jumpa balik tanya, rupanya balik lepas kahwin kena masuk jail 2 tahun. Di jail tak ada apa-apa sebab alasan, semata-mata kerana datang belajar, masuk kuliah, belajar di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Itu kita bukan yang topik yang asal yang saya nak ajaknya. Yang nak ajaknya itulah Muammar Gaddafi tu. Jadi Muammar Gaddafi ni datang ke Mekah, buat haji, buat umrah, buat begini kan. Kalau ikut jahatnya macam-macam. Dia kata Muammar Gaddafi ni, kalau dia kata pada Nabi, kalau kita boleh faham cakap bahasa Arab, dia kata tu macam-macam. Jahat sangat ni Muammar Gaddafi. Bila dia sebut kan, kalau ikut dia kata kepada Nabi tu, orang kata logik kita kata, bila dia mari ke Mekah, dia pergi ke Madinah, sepatutnya lah berlaku benda-benda pelik. Dia tu Allah cacatkan jadi kerewek-kerewok, jadi macam keropok kena goreng ke apa ke, jadi cacat ke kan. Jadi Muammar Gaddafi ni bila mari begitu segar, balik pun segar, mana boleh ada minum air Zam-Zam, tak ada jadi apa-apa pun. Jadi jangan kita ataupun orang yang cerdik di Libya, dia tak jadikan sebagai satu hujah. Muammar Gaddafi ni agaknya dia betul. Kalau dia salah, mesti dah Allah turunkan bala pada dia. Kan? Kita jangan jadi orang begitu. Tunggu sampai nak tengok benda pelik baru kita, orang kata, baru nak sedar orang tu betul ke orang ni salah ke. Jangan, kita tak boleh begitu. Pasal mukjizat dan keramat ni adalah hak mutlak Tuhan Allah, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Uqbah bin Abi Mu'ayth ini contoh kan, bila dia bubuh perut dijiruh, dia ambil, dia lontarkan ke atas belakang Nabi sedang sujud, sampai berlumuran dengan ialah perut, darah ada, najis haiwan tu dan tu. Tak pula jadi orang kata capek ke, jadi cacat, jadi kerewok gitu ke, tak ada pun. Jadi bila benda-benda begitu berlaku, orang jahiliah ni, orang jahiliah, bila mereka tengok tak ada benda-benda berlaku, maknanya mereka jadikan dia sebagai satu hujah. Kononnya memang Muhammad ni jahat lah. Kalau Muhammad tu betul, jadi dah buruk-buruk kepada kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Orang yang menunggu benda tu, orang yang berperangai jahiliah aja. Jangan kita tertipu kononnya. Dan jangan pula kita tertunggu dah Nabi, kalau dah Muhammad itu betul, kenapa tak ada satu pertolongan untuk dia pada waktu itu. Jadi kita jangan duduk harapkan kalau kita duduk buat jahat ke orang baik ke kan. Tak kira lah siapa dia pun, kalau kita buat jahat, orang tu orang baik, tiba-tiba kita buat jahat. Kita jangan seronok mungkin aku betul pasal apa. Kalau dia betul, tengok
mesti Allah dah tolong dia. Kita jangan tertipu dengan benda tu. Nabi SAW memang betul orang kata. Memang disahkan betul pun menerima pelbagai kutukan dan banyak benda yang tidak berlaku bala ke atas secara langsung, tidak berlaku bala ke atas musuh-musuh Nabi SAW. Tidak berlaku maksud saya secara langsung, secara orang kata buat je, keluar keputusan tu, Allah cacatkan di serta-merta kan. Jadi begitu tak ada. Tapi bila dah dia curahkan ke atas belakang Nabi SAW, Nabi kemudian dia pijak pula Nabi. Dia letak kaki ni dia letak ni atas tengkuk Nabi ni, atas belakang Nabi, atas belikat Nabi ni, dia tekan begitu. Jadi bila buat begitu, Nabi bayangkanlah kita tengah sujud, kalau anak naik atas belakang pun kita berasa berat dah kan. Ini dia tekan dengan kaki begitu. La haula wala quwata illa billah. Macam mana Uqbah bin Abi Mu'ayth sekarang dalam neraka kena tekan dengan malaikat sebagai balasan kan. Jadi yang pentingnya, bila peristiwa ni didengar riuh, orang duduk gelak, sampailah berita tu di luar Mekah, tak ada orang berani nak mari tolong Nabi SAW. Sehingga sahabat-sahabat Nabi hak kuat-kuat, hebat-hebat tu pun orang dah jaga dah. Kalau siapa-siapa masuk, orang akan larang. Jadi masa tu Fatimah, anak Nabi SAW, anak Nabi Fatimah radhiyallahu anha, dah atas sifat dia sebagai seorang anak. Jadi bila dia meluru masuk ke Kaabah, menuju ke Kaabah, orang tak sekat lah. Pasal orang tahu dia anak Nabi Muhammad SAW. Dia pergi terus dengan berani, dia pergi sampai dekat Nabi